Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'kid tahrim mali yatim. Bab pada menyatakan haram dengan seharam-haramnya memakan harta anak yatim, yang termasuk di dalam dosa yang besar. Anak yatim ialah kanak-kanak yang ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, itu namakan yatim. Sehingga dia balik, itu dinamakan yatim. Bila lepas balik, bukan yatim lagi. Dalam masa kanak-kanak, sehingga balik, dikenali dengan yatim yang ayah dia meninggal. Adapun binatang yang melata di bumi, yang ibu dia meninggal. Adapun burung yang ibu dan bapaknya meninggal. Itu ta'rif yatim yang diberi oleh para ulama. Binatang bukan kerjaan kita. Yang disebut sini ialah manusia yang ayah dia meninggal, sehingga dia balik. Setelah balik, lepaslah daripada kawasan yatim. Di mana anak yatim ni anak yang memerlukan jagaan bila ayah dia tak ada. Dan Allah Ta'ala memberi satu jaminan yang kukuh. Memelihara anak yatim, pahalanya besar. Disebut dalam hadis, ana wa kafilul yatim wa kafilul yatimi kahataini. Aku dan orang jaga anak yatim seperti ini. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah berdempet, hampirnya dengan Nabi SAW. Dalam masa yang sama, memakan harta anak yatim dengan zalim termasuk dalam dosa besar. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan zalim, yakni tidak kena pada tempatnya, menzalimi anak yatim itu, mengambil peluang menipu harta anak yatim, mengambil peluang daripada harta anak yatim, itu zalim. Sesungguhnya mereka memakan ke dalam perut mereka api neraka, dan bernyalalah neraka itu dalam perut mereka. Ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik. Harta anak yatim diambil, diperniagakan untuk menambahkan harta itu, dilaburkan untuk menambahkan harta itu, bukan mengambil peluang dengan niat yang baik nak laburkan harta itu supaya jadi banyak. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin ambil harta dia buat meniaga dengan tujuan untuk menambahkan harta itu, bukan mengambil peluang. Kita ada harta, kalau tak ada dia pun boleh juga. Tapi kita ambil buat masuk sama untuk menambahkan harta menjadi baik. Itu diizin oleh Allah Ta'ala. Jangan mengambil peluang daripada harta itu. Duit kita taruh, ambil duit anak yatim, rugi duit dia. Hak kita tak ada apa-apa. Ini jahat. Menjadi dosa besar. Dah kita tak makan. Tak makan pun samalah juga. Menyalahgunakan harta anak yatim, jawab dia neraka juga, bukan saja makan. Wa qala ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanyakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan harta anak yatim, katakanlah kepada mereka, berlaku baik terhadap mereka
dengan menambah baikkan harta itu adalah lebih baik, memberi pahala yang besar. Dan jika kamu mencampurkan harta mereka dengan harta kamu, maka mereka adalah saudara-saudara kamu, dan Allah mengetahui orang yang mahu melakukan kejahatan dengan orang yang mahu melakukan kebaikan. Sebab turun ayat ini kerana ada orang yang jaga anak yatim bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana kami takut campur, masuk pun puyuk lain-lain, takut campur. Kalau kita makan suku, dia makan makanan dia suku, takut kita makan harta dia dan makanan dia. Lalu Allah menurunkan ayat, bukan makna begitu, bukan makna tak boleh campur sepuyuk, benar. Boleh campur sepuyuk, tidak menjadi salah. Allah Ta'ala izinkan, tidak berdosa. Kalau salah termakan, terlebih, dia terlebih makan hak kita, kita terlebih makan hak dia, Allah Ta'ala maafkan. Asalkan tujuan kita baik, nak jaga dia. Bahkan para ulama mengatakan, sekiranya orang yang jaga anak yatim tu fakir, tak ada pitih, maka dibenarkan mengambil untuk belanja bagi menjaganya. Diizinkan oleh syarak. Tak jadi salah dengan syarak dia fakir, dia miskin, tak mampu jadi upah pada dia untuk jaga anak yatim itu. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bukan bermakna tak boleh ambil langsung. Boleh kalau sekiranya kita seorang yang fakir, seorang yang miskin, jaga anak yatim, maka terambil duit dia, termakan duit dia, tidak menjadi salah. Allah Ta'ala memaafkan. Dan Allah menyatakan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui orang yang senyap-senyap nak mengambil peluang, dan orang yang sebenarnya nak melakukan kebaikan. Di sana ada orang yang susuk, nak ambil peluang daripada harta anak yatim. Inilah yang menjadi dosa yang besar. Adapun mereka yang miskin, yang fakir, belanja dia tak cukup, terpaksa ambil duit anak yatim sama untuk tanggung dia sama, kerana dia tidak ada kemampuan. Dia beri pahala kepadanya kerana menjaga anak yatim, bukan dosa, tidak. Allah Ta'ala menyatakan demikian. Oleh kerana itu tak payahlah menanuk puyuk lain, tak payah. Allah Ta'ala memberi kemudahan. Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kamu dan memberi pahala kepada kamu. Adapun hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Maksudnya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, jauhlah kamu daripada 7 dosa besar yang membinasa, yang merosak, yang mencelakakan kamu. 7 dosa besar. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa adakah dia? Sabdanya, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah malaikat dengan sebenar, makan riba, memakan harta anak yatim, lari di medan perjuangan menentang musuh Islam, dan menuduh perempuan-perempuan beriman yang tidak bersalah dengan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menyatakan ada 7 perkara. 7 perkara ni dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dosa sangat besar. Sahabat tanya apa dia? Lalu Rasulullah SAW menjawab,
Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini dosa yang paling besar, yang tak diampun oleh Allah, dosa ni. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya, dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Makna syirik di sini ialah mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, atau meletakkan nama dan sifat Allah kepada yang lain daripada Allah. Itu makna syirik. Para ulama membahagikan ada dua syirik, syirik akbar dan syirik asghar. Dua-dua itu besar belaka dosa. Syirik akbar ialah syirik yang menjadi kafir, keluar daripada agama Islam, yang tidak boleh bertaubat, malaikat dengan dia balik semula kepada agama Islam. Syirik akbar ini ialah yang menyekutukan Allah dengan zatnya, yang menyembah zat yang lain berzat Allah Ta'ala. Dia sembah berhala, sembah manusia, sembah patung, sembah pohon kayu, sembah jin, sembah setan, sembah malaikat, termasuklah sembah Nabi sekalipun tidak boleh. Buat patung Nabi macam orang Kristian, orang Yahudi sembah, tidak boleh. Menyekutukan zat Allah dengan zat yang lain. Adapun kita menghadap ke Kaabah, bukan menyembah Kaabah, tidak, menghadap Kaabah, tidak menyembah Kaabah. Dalam menghadap ke arah Kaabah, kalau Kaabah diroboh, dirombak, dia bawa batunya, diusung ke mana-mana, kita tak boleh hadap ke batu tu, kena hadap tepat Kaabah itu juga. Menandakan kita tidak menyembah Kaabah, kita menyembah Allah dan berhadap ke arah Kaabah. Berlainan dengan orang kafir yang menyembah berhala, menyembah pohon kayu, usung kat mana berhala tu, dia hadap ke situ lah. Itu syirik yang besar pada zat Allah Ta'ala. Dan di sana syirik pada sifat Allah Ta'ala. Di antaranya ialah percaya kepada hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Lebih baik pada hukum Allah Ta'ala, sama dengan hukum Allah Ta'ala. Contohnya hukum hudud, hukum qisas, apa je hukum yang ada dalam Quran. Kita kata tak boleh pakai sama learning, kena pakai hukum manusia, jadi kafir, keluar daripada agama Islam. Kerana hukum-hukum ini disebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Suratul Maidah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya, cegahan daripada Allah. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Sesungguhnya balasan orang yang melakukan hirabah, merampak, melanun, menyamun, ialah dibunuh ataupun disalib. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, ataupun dibuang daerah. Ayat ini dalam suratul Maidah, dalam Quran. Permulaan surah Maidah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ini permulaan surah Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kamu akan ikatan janji. Bukan saja ikatan janji jual beli, termasuk dalam janji jual beli, janji syarikat. Janji yang paling besar ialah janji dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikatan janji kita dengan Allah Ta'ala. Bila melanggar hukum-hukum yang ada dalam surah ini,
mengatakan hukum ni tak sesuai, kalau pakai hukum ni tak layak zaman learning, orang ambil hukum orang putih daripada England, daripada mana-mana. Bermakna kita telah merombak janji kita dengan Allah. Di mana Quran yang menyebut hukum ini adalah kalam Allah Ta'ala, adalah ilmu Allah Ta'ala. Sedangkan mengaji sifat 20, ilmu, kalam, ngaji belaka. Ilmu, sifat Allah Ta'ala. Kalam, kata-kata Allah Ta'ala. Dia pakai hukum lain pasal apa pula? Percaya ada lain, ada ilmu lebih pada Allah Ta'ala. Percaya kalam yang lain lebih molek pada kalam Allah Ta'ala. Di sinilah menjadi syirik pada sifat Allah Ta'ala. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun Nur. Permulaan surah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Surah yang kami turun dan kami fardukan. Dalam surah Nur ini disebut Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina disebat sebanyak 100 sebatan. Ini dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur juga wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah perempuan itu menzahirkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir. Ayat ini menyatakan wajib menutup aurat. Ini wajib menutup aurat dalam surah An-Nur. Oh, tak apa, tak tutup aurat, tak apa panah pakai pakaian tutup aurat ni tak bebas. Bermakna melanggar kalam Allah Ta'ala. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini permulaan surah An-Nur. Bermakna telah melakukan syirik. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang boleh membuat hukum syariat, peraturan dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah? Peraturan itu bukan saja peraturan sembahyang, puasa, termasuklah pakaian kita wajib menutup aurat. Termasuklah memerintah negara, undang-undang jenayah, hudud, qisas dan lain-lain lagi. Barang siapa yang menganggap hukum yang lain baik pada hukum Allah, sama dengan hukum Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar, syirik yang besar, keluar daripada agama Islam. Dia kena mengucap semula. Bukan taubat saja, semayang saja tak jadi apa, semayang tidak sah. Dia kena mengucap semula dan mengaku kesilapan apa yang dia sebut itu, apa yang dia kata itu, dia kena sebut. Itu cara dia. Semayang dah, mengucap sama dah, kejut temu bewok la ilaha illallah, mengucap dah, jadi apa tak jadi apa. Mengucap kejut ke bewok, tak jadi apa. Mestilah dia bertaubat di atas kesilapan dia. Itu syirik akbar. Ataupun dia mengatakan rezeki dia bukan pada Allah Ta'ala, rezeki dia pada si anu bin si anu, pada kerajaan, pada pemimpin, pada orang ni. Kalau tidak, tak ada lah rezeki dia. Ini tak boleh. Kalau dia kata cakap begitu, termasuk syirik akbar. Kalau sekiranya dia lawak, dia tak buat hukum, dia langgar, dia minum arak, dia tak tutup aurat, dia tahu waktu wajib, waktu haram, berdosa saja. Dia berdosa, dosa besar. Dia kena bertaubat, istighfar. Boleh. Tetapi kalau mempermainkan hukum Allah, maka jadi syirik akbar. Adapun syirik asghar ialah syirik yang ada dalam hati, yang dibahas oleh ilmu tasawuf. Kalau nak mengaji ilmu tasawuf, ngaji bab ni. Yang mengaji bab nak tengok Tuhan, itu dah kacau dah. Berzikir nak tengok Tuhan, berzikir nak cari keramat, itu dah kacau dah, masuk ilmu setan dah. Tak boleh. Kalau nak mengaji ilmu tasawuf, ngaji ni. Buang syirik yang ada dalam hati.
Iaitulah riya, ujub, sum'ah, sombong dan sebagainya. Ini perbahasan ilmu tasawuf yang sebenar yang kita kena faham. Iaitulah syirik asghar. Syirik yang kecil. Syirik ini menghapuskan dosa. Menghapuskan pahala. Menghilangkan pahala yang kita buat. Disebut dalam hadis, di antara orang yang dibawa pada hari kiamat ialah 3 jenis manusia. Yang pertama orang alim. Dibawa orang alim menghadap Tuhan. Tuhan tanya apa membuat pada masa hidup datang dunia dulu. Lalu orang alim tu kata, ya Tuhanku, aku belajar, Tuhan beri ilmu kepada aku pandai, aku alim. Aku mengajar orang, aku bersyarah. Aku beri fatwa, royak hukum ke orang. Tuhan kata, ya aku tahu mualim. Tetapi membuat bukan kerana aku, kerana nak tunjuk ke orang. Kerana supaya orang kata mualim. Orang kata mu bijak. Bukan kerana aku. Kerana dunia. Mu belajar kerana dunia, bukan kerana aku. Lalu orang alim itu dia heret ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjihad. Yang berjuang perjalanan Allah. Tuhan panggil. Apa mau buat? Dia kata, ya Tuhan, saya berjihad di atas dunia dulu. Berjuang lawan musuh Islam. Berperang sampai mati. Tuhan kata, ya aku tahu mu berjihad, mu berjuang. Bersungguh lawan musuh Islam. Tetapi supaya dikata orang mu berani. Kalau menang mu jadi orang besar, sekadar tu saja. Kalau menang mu dapat pangkat. Dikata orang mu bijak, mu berjuang bukan kerana aku. Lalu orang yang berjihad dibawa ke dalam neraka. Kemudian jumpa orang yang kaya. Tuhan tanya, mu buat apa? Ya Tuhanku, masa atas dunia dulu, aku dapat harta banyak, kaya-kaya. Aku pergi sumbangan sana, sumbangan sini, sedekah sana, sedekah sini. Tuhan kata, ya aku tahu. Mu derma, tapi mu derma bukan kerana aku. Mu derma kerana orang. Banyak orang pula derma, aku buat tu, aku buat ni, projek tu, projek aku buat belaka. Semua aku buat. Beritahu cerita ke orang, aku buat. Ha, ini dia. Diseret masuk neraka. Bukan kerana aku, Tuhan kata. Ingat, ini syirik asghar. Syirik yang kecil. Yang masuk dalam hati manusia. Masuk dalam hati pun tak boleh. Apa lagi bercakap. Beritahu, cakap yang saya belaka. Ha, ini dia. Kecuali kerana nak mengajar ke orang lain. Orang ikut sama. Itu lain, bukan nak berbangga. Kalau nak berbangga, jaga. Bukan kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu orang yang tak ikhlas. Yang kedua, was-sihir. Dan sihir. Sihir ini ialah menggunakan ilmu secara gaib. Menggunakan syaitan. Untuk merosakkan orang. Menyakitkan orang. Mematikan orang. Memisahkan suami dan isteri. Memisahkan keluarga. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan di antara seorang dan isteri dan suaminya. Menggunakan ilmu sihir. Ataupun menyakitkan orang. Nabi pernah kena sihir. Yahudi sihir Nabi. Sehingga sakit Nabi. Hampir nak mati. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Setengah ulama, banyak juga ulama mengatakan orang yang beramal dengan sihir ini kafir, keluar daripada agama Islam. Maka dihukum bunuh kerana murtad. Dihukum bunuh kerana keluar dari agama Islam. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengannya mengatakan sihir adalah dosa besar. Kalau dia sihir menyebabkan orang mati, hukum bunuh dia. Dalam undang-undang manusia tak ada. Undang-undang Islam ada. Dalam kitab fiqh ada. Undang-undang manusia tak ada. Ini sempurnanya undang-undang Islam. Undang-undang manusia tak sempurna. Undang-undang Islam sempurna. Orang yang beramal dengan ilmu sihir, yang bertemu dengan tukang sihir, upah tukang sihir, tanya tukang sihir, tunjuk tempat tu tukang sihir, itu dosa besar mereka.
Dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan malaikat dengan sebenar. Bunuh orang termasuk dosa besar. Dosa besar bunuh orang ni. Annahu man qatala nafsan bi khairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan ajaran kepada kaum Bani Israel. Ingatlah, sesiapa yang membunuh satu nyawa seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Dan sesiapa yang menghidupkan satu nyawa seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Apa makna? Bila bunuh satu nyawa, bunuh zuriat yang lahir daripadanya. Zuriat yang lahir daripada, kata berapa ribu, berapa juta lahir daripada dia. Anak, patut cucu, patut cicit, cuit, seterusnya. Bila bunuh habis. Manusia yang lahir ni, ada yang bakal berzikir, yang menyebut nama Allah, berdoa pada Allah, mendirikan semayang. Bukan perapok penyamun belaka. Ada yang baik. Ada yang baik, ada yang merampok, yang menyamun, macam-macam. Bila bunuh seorang, bunuh manusia yang lahir daripadanya, maka dosa besar. Kecuali dengan sebenar. Dengan sebenar, ialah diizin oleh syarak. Iaitulah musuh Islam. Yang menentang Islam, mengangkat senjata. Kita bunuh dia. Orang kafir musuh Islam. Ataupun orang yang menentang kerajaan Islam yang sah, kerajaan Islam yang adil, yang baik, yang melaksanakan syariat, dia lawan juga, beri amaran kepada dia, nasihat, dia angkat senjata, bunuh dia. Itu diizinkan oleh syarak. Syarak mengizinkan. Ataupun kesalahan-kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Sama ada kesalahan qisas ataupun kesalahan hudud dan kesalahan ta'zir dalam beberapa perkara. Kesalahan qisas ialah bunuh orang, bunuh balas, kecuali dimaafkan oleh walinya, wali mangsa pembunuhan. Tak dimaaf, kena bunuh dia. Maka tukang bunuh tu tak berdosa, boleh pahala pula. Yang berzina, yang sudah kahwin, yang sabit, dia mengaku ikrar dengan nyata, diputuskan oleh mahkamah syariat. Bukan pakai sendiri, tak boleh. Kena mahkamah. Kena mahkamah yang mengutuskan. Ataupun ada 4 saksi yang diputuskan oleh mahkamah pula. Bukan pakai ikut anda, tidak boleh. Ya, itulah yang boleh dikenakan hukuman mati mengikut hukum syarak. Termasuk di dalamnya ialah yang murtad setelah diberi peluang bertaubat. Itu diizin oleh syarak. Dan hukum ta'zir. Hukum ta'zir ialah kesalahan-kesalahan berat yang tidak qisas dan tidak hudud. Setelah dikenakan hukuman, dia tak jadi apa, sebab tak jadi apa, buang daerah tak jadi apa, buat semacam, bunuh dia tak apa. Di antaranya pengedar-pengedar dadah, ni tak apa. Yang mengedar dadah, yang merosakkan orang ramai, bunuh. Termasuk dalam ta'zir. Tetapi ta'zir pun ada cara dia. Hukuman yang ringan-ringan dulu. Setelah tak jadi apa, maka hukum bunuh. Ada cara dia. Tersebar juga benda ni, tak boleh nak buat, maka dikenakan hukuman bunuh. Itu diizinkan oleh syarak. Tak jadi rasa, boleh pahala pula kerana merosakkan orang. Dan antara dosa besar ialah makan riba. Yang keempat, makan riba. Makan riba ni akan ada debat dia yang khusus, kita akan baca lepas pada ni. Kesalahan riba. Riba diharamkan oleh syarak. Berhutang atau tetap orang yang berhutang tu bayar faedah, bayar hutang dia tiap-tiap tahun sekian-sekian peratus. Itu riba nasak yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Termasuk dalam dosa besar. Kerana orang yang pinjam ni orang yang susah. Dia ambil peluang daripada orang yang susah.
masuk dalam menindas. Memakan harta anak yatim sudah diterangkan tadi. Dan berpaling lari ketika berdepan dengan musuh di medan perjuangan, termasuk dosa besar. Kecuali berpaling kerana strategi peperangan, taktik peperangan, nak bergabung dengan pasukan yang lain, nak lawan semula, bukan melarikan diri. Kalau melarikan diri di medan perang kerana takut, kerana lari itu tak boleh, dosa besar. Kerana Allah Ta'ala sudah memberi jaminan orang yang mati syahid dia masuk syurga selalu. Dia tak percaya jaminan Allah. Tuhan sebut dalam Quran, ahya, orang mati syahid itu hidup di alam barzakh, pahala dia besar. Sebaik saja darah dia mengalir, dosa dia habis, masuk syurga selalu, bukan macam orang lain. Ruh dia masuk dalam termolok burung dalam syurga, terbang dalam syurga ni orang mati syahid. Boleh beri syafaat 10 orang, 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Ini orang mati syahid. Tiba-tiba perang dia lari pula dah, tak percaya ke mati syahid. Ataupun nak tadi dak lu baru nak mati, baru nak jihad. Itu pakai gawa belaka. Dak lu tu bukan kerja kita kebar pun lu hari ni. Tak jadi apa. Lu lah dak lu lah jadi apa? Kerana nak menegakkan agama Islam. Berpaling bila lawan musuh Islam. Dan yang akhirnya yang ketujuh, menuduh perempuan dengan zina dengan tidak ada 4 saksi. Perempuan yang tidak bersalah. Tak ada 4 saksi tidak boleh. Melemparkan tuduhan, buat sedap cakap. Saksi tak ada. Disebut, kita bacalah dalam bab yang dulu, kalau ia sungguh pun dosa besar, kalau dok pun dosa besar juga. Kerana tidak ada 4 saksi. Dengan sebab itu jangan main-main dalam perkara ini. Tak boleh. Menuduh dengan zina, tak ada 4 saksi. Kena ada 4 saksi. Kalau tak cukup 4 saksi, kita cegah kemungkaran mengikut qada dia, bukannya hukum hudud. Hukum hudud kena ada 4 saksi. Kalau tak 4 saksi tak boleh hukum hudud. Menuduh perempuan yang tidak bersalah, memfitnahkan perempuan yang tidak bersalah dengan zina. Kalau dia tengok orang berzina, tak ada 4 saksi, dia bercakap pula, mana saksi? Tak ada. Dia kena jawab, dia kena rotang dia. Kena 100 kali, kena sebab. Kerana tidak ada 4 saksi. Pernah diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah, dia tengok sepasang sedang melakukan maksiat, nak lari daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi ke masjid, sudah semayang. Sayyidina Umar tanya, sekiranya aku sebagai seorang ketua negara, aku melihat 2 orang yang tak senonoh, macam mana aku nak buat? Sayyidina Ali kata, ya Amiral Mukminin, sekiranya Amiral Mukminin tidak boleh mengadakan 4 saksi, nah saya dihukum sebanyak 80 sebatan. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa pun, kata Sayyidina Umar. Tak berani lagi nak cakap. Ini sifat orang zaman dulu. Sekarang ni tak berdali, siar dalam surat khabar, siar dalam TV, siar. Ini tak boleh. Perkara ni tak boleh dimain-mainkan. Wallahu a'lam.